Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi setelah mana kita cuti panjang, kan? Dan semalam kita dah mulakan untuk kelas kita bulan 10 . Sekarang ni macam kita pesan semalam, pesan hari ni juga, kan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bila memberi peringatan itu bermanfaat untuk orang beriman. Jagalah segala garis panduan kesihatan diberikan oleh KKM. Lah, sebab diorang kan pakar kesihatan. Kalau pakar kereta, kita tanyalah tukang kereta, kan, tukang kayu. Janganlah tanya semua kat ustaz. Ustaz bukan tahu semua. Baik. Jadi apa kita bincangkan itu, alhamdulillah, dan kita cuti lama, ada online kelas, tapi online kelas kita tak sambung pun fake. Kita isi dengan tajuk yang lain. Macam tajuk masuk. Dan tajuk kadang yang diberikan tu ad hoc. Malam ni tajuk apa? Sebenarnya tajuk kali ceramah sepanjang PKP sebelum ni, semua tajuk tu ad hoc. Macam malam ni nak ceramah apa? Petang kan, tengah hari ke, Abu Talha akan kontak, ustaz mana tajuk apa? Kita tahu tak tajuk apa. Kalau kita pilih, ada kadang-kadang kita ambil 3-4 tajuk, kan. Jelas sekali kita bincangkan itu tanda-tanda mengenal untuk mengenal orang sesat. Kita ambil daripada kitab Manhajut Talaqi. Kadang kita nak tahu kesesatan tu belah mana, tengok daripada sudut itu. Pasal dia balik kepada asas muamalah seseorang tu dengan dalil. Siapa yang tak menghormati dalil, itu Quran dan Sunnah, maka dekat situ kita akan kesan dia sebagai orang yang sesat. So ala kulli hal, kita dah dapat balik berjumpa. So insya-Allah kita akan sambung balik mulai hari ini, insya-Allah sambung balik kelas pengajian kita berkenaan fiqh muyassar, fiqh ringkas bawah skop Quran dan Sunnah. Pada kali terakhir kita bincang itu, kita masuk dah pada tajuk imamah, imamah fi solah, keimaman dalam solat. Siapa yang layak, yang kita bincang itu, kita kata yang maksud dia adalah ikatan. Imamah itu adalah kalau serban ain tau. Kalau serban imamah, dia ain, bukannya hamzah. Banyak orang tak tahu. Dia kan sama. Imamah yang maksud dia adalah hubungan solat orang yang berimam dengan imamnya. Kita ambil itu, kan. Last kali kita ambil itu kat situ. Kita ambil persoalan pertama, kita ambil sebenarnya. Tapi kita masuk kedua, ni, kan, insya-Allah. Ya. Sebenarnya kita yang pertama kita ambil dah. Cuma nak kena revise sikit lah. Pasal lama sangat dah ponteng. Nanti lupa. Tajuk ni dia berkait. So kita bincang itu bahawa memang Nabi SAW dulu dah menjelaskan berkenaan dengan orang yang paling layak mengimamkan seorang adalah orang paling banyak membaca kitab Allah. Cuma gelaran Aqra' tu pada zaman Nabi, macam kita sebut dulu, dia sebenarnya kembali kepada orang paling banyak hafal. Kan? Bahkan zaman Nabi, Qari tu, kan, Qari atau Qurra, plural dia, digelar kepada orang yang mahir membaca Quran atau banyak hafal Quran. Jadi kalau pada sudut itu memang mustahil untuk timbul tajuk masalah orang tu qari tapi baca salah. Bahkan tak tahu pun tak kena juga. So jadi kalau anda kata bila letakkan, dan kalau mereka semua tu orang yang paling layak jadi imam, kalau semua dan bacaan sama, serupa, maka mereka orang paling tahu tentang sunnah. Dan mereka dan sunnah semua serupa, maka paling awal hijrah. Dan kalau mereka dalam hijrah serupa, maka paling awal Islam. Awal Islam. Jadi orang paling layak tu macam kita terangkan tu, berdasarkan pada persoalan tu, di pertama yang paling betul bacaan. Itu yang teliti dalam bacaan Al-Quran. Dan dia bukan dimaksudkan macam yang kita berhenti tu, memang kisah timbul tajuk lah. Kita masuk sentuh sikit berkenaan dengan masalah tarannum, yang kita kata ia bukan sebenarnya termasuk ilmu Quran pun. Kalau kita belajar ulum Quran, tidak termasuk tarannum yang dipelajari di televisyen ke, di mahat-mahat sampai peringkat universiti pun
tidak termasuk ilmu-ilmu Quran. Bukalah kitab Zarkashi ke, Asyuti ke, semua kitab ulum Quran tidak termasuk. Bahkan sebahagian kitab tajwid dikarang untuk menolak perbuatan orang membaca seperti itu. Perbuatan orang baca macam menyanyi tu, itu dikarang sebahagian ulama-ulama ulama-ulama tajwid karang kitab tajwid untuk menolak perbuatan mereka. Sebab tu saya kesianlah ada ustaz kita seorang. Sinilah kot dia ngajar kan. Ustaz kita, dia buat penjelasan dekat kelas ini. Lepas tu ada orang potong video tu, upload kat internet, kecoh. Sampai ada tempat-tempat dia mengajar dekat belah Puchong pun suruh stop kelas. Hanya kerana itulah. Tapi soalan jawapan itu betul. Sebenarnya Allah Alam dia orang taklah. Geng ni kan, dia suka pelik. Dia potong cut video ustaz tu, dia sebar. Itu tunjuk bagi orang apa bertekak-tekak. Lepas tu jadi tajuk. Sebenarnya tajuk apa? Tajuk Taranum. Memang kalau orang terbising mana pun saya kata tunjukkan pada saya mana dalam kitab ulum Quran termasuk ilmu Taranum. Tunjuk. Tak ada seorang pun boleh bawa. Ini bukti paling besar. Pusinglah mana pun kitab ilmu Quran dipanggil. Taranum tidak termasuk. Cara Taranum berlagu tu yang apa sikah bayat apa Hijaz dan sebagainya tu, itu sebenarnya bayati semua tu sebenarnya bernama sempena bandar-bandar Parsi. Dan bahkan perbuatan bacaan macam tu sebenarnya lebih kepada seronok lah. Kan tengok musbaqah kan. Ada saya tengok yang 2 tahun lepas kot, perempuan tu daripada Thailand kot. Dia baca gitu kan. Bila dia gitu-gitu orang pun Allah. Dia bukan Allah kerana bacaan tu ayat tentang apa? Nikmat ke, ayat tentang azab ke. Kan? Bukan pengertian tu, lagu tu, cara dia tarik tu yang menyebabkan orang sibuk. Kan? Gitu kan. Apa benda tak tahu? Allah Alam. Tapi ni fahamlah. Jadi bila sebut tentang apa paling elok bacaan Quran, ia adalah orang yang teliti bacaan Quran. Okay, datangkan dengan bentuk yang paling sempurna. Yang alim tamfiq solat dan memang dia kata berhimpun siapa-siapa yang paling betul bacaan dengan orang yang kurang bacaan tapi lebih faqih. Dikedepankan orang qari yang faqih ke atas yang qari yang tidak faqih. Qari yang tidak faqih tu dia ke belakang. Kerana kehajat kepada fiqh solat tu dan hukum-hukum dia lebih kuat berbanding dengan keperluan kepada sedap bacaan. Sedap bacaan dengan betul bacaan lain. Sedap bacaan mungkin orang tu suara dia sedap. Ada manusia suara dia memang sedap. Macam Nabi SAW sendiri, para sahabat. Kan di kalangan para sahabat yang Nabi kata suruh kalau dia baca Quran Nabi nak dengar dia baca. Nabi suruh dia baca macam Abu Musa al-Asy'ari. Tapi dia tak termasuk nama yang Nabi kata ambillah Quran daripada orang sekian. Bila Nabi sebut nama, Nabi sebut Ubay, sebut Zaid bin Thabit, sebut Ibn Mas'ud, sebut Abu Darda, Ubay bin Ka'ab. Nabi sebut nama tu, nama dia tak masuk Abu Musa al-Asy'ari, tapi suara dia sedap. Jadi bila baca Quran Nabi menangis. Tapi nak ceritakan dia baca dia sedap, tapi tak semestinya dia paling qari. So Ubay lebih qari banding dia. Zaid bin Thabit lebih qari banding dia. Sebab tu kena betul faham elok bacaan tu bukan semestinya suara orang tu sedap. Okay. Jadi yang itu jadi kena keperluan untuk fake solat tu lebih penting. Macam kita kata kadang-kadang orang tak tahu dan solat tu apa jadi. Kalau kita tak tengok betul-betul nanti kan tiba-tiba solat tu tak tahu kena ulang balik. Kerana dia tak reti nak conduct solat tersebut macam mana. Kalau dia nak keluar, dia nak terbatal macam nak buat. Ataupun kalau orang sebut subhanallah, dia nak buat apa? Dia rasa alhamdulillah, orang syok aku solat kan jadi imam. Ke Allah Alam lah. Ada yang Singapura kot. Dia buat lawak kunut. Orang subhanallah. Allahu akbar. Alhamdulillah kan. Cerita lawak tapi benar. Masyarakat Islam kita ni Islam tapi jahil berkenaan dengan Islam tu sendiri. Kemudian dia kata yang lebih faqih dan lebih tahu mengenai sunnah. Itu kan second karakteristik. Bila berhimpun dua imam yang sama dalam bacaan tapi salah seorang lebih faqih dan lebih tahu sunnah, dikedepankan yang lebih faqih kerana sabda baginda sallam kalau mereka sama dalam bacaan maka yang paling tahu tentang sunnah. Kemudian dikedepankan siapa yang mula-mula hijrah daripada negeri kafir ke negeri Islam. Jika mereka dalam bacaan sama, pengetahuan sunnah pun sama. Kemudian dikedepankan siapa mula-mula Islam jika mereka dalam hijrah serupa. Kemudian lebih tua umur. Pasal ada dalam hadis yang lain Nabi suruh kedepankan siapa yang lebih tua usia. Kan? Kerana apa? Kalau dia sama semua sama. Hijrah sama, Islam sama, maka dikedepankan siapa yang lebih tua usia. Kerana sabda baginda sallam dalam hadis yang telah lalu, kalau mereka dalam hijrah lebih
apa adalah serupa, maka paling awal dia kata silman, dan riwayat sinan. Satu lagi dia kata umur. Dalam hadis lain Nabi kata waliya ummakum akbarukum, hendaklah mengimamkan kamu orang paling tua di kalangan kamu. Jadi kalau anda kata semua sama, barulah buang undi. Barang siapa yang menang dalam undian dikedepankan. Cuma ialah Allah Alam, kalau dekat Malaysia banyak orang tak nak jadi imam. Kan, tak ibu undi lah kan. Awak pergi, awak lah sikit seorang tak pergi kan. Ini kena jaga-jaga sikit. Tapi pasal di sisi orang Arab, kalau dikedepankan dia rasa mulia. Dia rasa benda tu adalah izzah. Kan, bagi keluarga dia, bagi diri dia, bagi kampung dia. Kalau dia wakil kampung kan, dia jadi mulia, diseronok. Tapi kita orang Malaysia kita ni semuanya apa? Tawaduk. Tawaduk kan. Tahu kat sana? Itu betul juga. Takut nak baca doa. Sebenarnya kalau ikutkan kepada masalah solat di Malaysia ni, sebenarnya kadang-kadang betul. Memang ada orang saya perhatikan, dia takut sebab tak tahu nak baca doa apa. Kalau kita tak tahu baca doa apa, orang boleh je baca doa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, cukuplah. Nak baca apa lagi? Para sahabat Nabi sendiri pernah diminta oleh para tabi'in dan perhimpunan kan, datang-datang dia kata mintalah baca doa. Mintalah baca doa. Dia pun angkat tangan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habis. Betul kan? Bila nak balik, minta doa lagi. Dia baca doa yang sama. Kali dia tengok muka orang berubah. Kita buka tafsir, kita jumpa tajuk ni. Surah Al-Baqarah. Tak payah, angkat je jenazah. Jadi beza pada benda tajuk, masalah beza tadi kan. Dia okey. Dia benda tersebut, kalau dekat solat jenazah ni, semua orang takut nak bergerak. Tak tahu, takut tersalah langkah. Takut tersilap apa tindakan. Semua orang tunggu, dah berdiri dah. Pada kes solat biasa, orang tak bangun kalau imam tak baca doa. Duduk diam tu imam. Kadang kita kena jadi pergi tazkirah dekat surau-surau office kan. Selagi mana tak baca doa, selagi tu orang tak bangun. Tunggu imam nak bangun tak mau. Kita tengok muka dia orang, dia tengok muka kita. Kita tengok orang muka kita. Jadi last sekali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya terjemah sekali lah. Kan, lepas terjemah amin kan. Lepas kan diorang pun habis settle. Dia nak tu je. Dan bahkan yang kisah saya kata doa tu boleh pasal para sahabat Nabi sendiri dia kata kalau kau dah minta pada Allah Taala kebaikan dunia, diberikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan dilindung dari api neraka, kau nak apa lagi? Kan, beri kebaikan dunia, kebaikan akhirat, lindung dari api neraka. Nak apa lagi? Pasal dia tengok muka orang yang depan ni tak puas hati. Macam tak cukup dia cakap. Sahabat Nabi cakap, kan? Ni kadang-kadang orang Melayu kita ni macam kisah. Kalau doa panjang pun tak faham buat apa. Kalau doa panjang, macam kita nak sebut kan, doa panjang pun tak faham, tak guna juga. Dan kalau imam tu kata, ya Allah, macam imam Masjidil Haram, amin. Patutnya nyaci lah kot. Ya Allah, macam semalam. Macam semalam. Allahumma, macam semalam. Amin, ya Rabbal Alamin. Dah. Awak tak boleh pula. Dia macam, tapi yang baca banyak lebar orang tak faham pun. Berjela-jela baca. Apa benda kan? Bukan kita nafikan masalah kebaikan berdoa banyak. Memang dalam kes berdoa, betul. Banyak kita berdoa, kalau tak dapat pun apa kita minta, Allah gantikan dengan macam-macam benda. Sama ada Allah Ta'ala gantikan untuk syafaat hari kiamat. Betul lah, tapi kena tahulah minta apa. Ni imam kan doa untuk diri sendiri, kita belakang amin, nangis-nangis. Betul? Ada cerita kelakar dia sekali tu. Dekat Meru, tak panggil lah kot. dia sebelum Ramadan, persiapan menghadapi Ramadan. Jadi waktu time saya duduk datang masjid tu. Saya duduk kat belakang tu, saya zikirlah sendiri kan, maghrib kan. Kita antara maghrib dengan isyak. Lepas tu time doa, saya masih lagi bertasbih. Tak habis lagi, saya buat tak tahulah. Lepas tu imam doa. Lepas tu ada abang sebelah saya tu kan. Amin. Amin. dia amin. Dia suruh saya amin tu. Saya buat tak tahu. Saya tasbih lah sebab tak ada layan kan. Dia suruh saya angkat tangan untuk amin. Okey, saya diam tak apalah. Lepas tu time tazkirah saya sebutlah. Saya kata contoh macam banyak doa-doa dibacakan pada Ramadan. Kan yang doa panjang lebar kan. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa faradika bil adin wa zakati fa'ilin. Kan bila dalam banyak panjang doa tu dia satu part tau. Part yang orang perempuan doa, orang lelaki doa, orang perempuan pergi amin buat apa?
Wabi hurin ainin mutazawwijin, dan dengan bidadari kami berkahwin. Betul perempuan pun amin. Ada orang dah belajar harfiah Quran, dia amin juga. Lepas tu dia tanya soalan. Ustaz, kenapa kita doa tu bukan untuk kami pun. Saya kata itulah, siapa suruh ikut. Dia perempuan benda tu doa tu untuk lelaki je. Sebab tu kadang-kadang bentuk macam ni dipanggil sebagai doa melampau. Doa yang melampau. Kan dia panggil mubalaghah fi doa. Doa yang kita panggil tak sepatut dibuat. Sebab macam orang kata, ya Allah, aku nak syurga tepi sungai. Dekat pokok Sidratul Muntaha, dekat tepi pintu belah kanan. Jangan kau masuk syurga sudahlah, kau sibuk minta detail kenapa? Faham tak? Kalau dapat tu sebab yang doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah tu dah cukup. Sebab dia dah memadai untuk ke semua hajat kita. Tapi yang orang kita ni semua minta detail. Detail tu tak boleh. Pasal kadang kita melampau-lampau minta tadi kan, tak berpadan. Macam Allah Ta'ala tak tahu nak buat apa yang baik untuk kita. Dan tu kadang kita, kalau unless kita ada hajat tertentu, contoh kesihatan keluarga yang sakit ke, atau apa ataupun rasa lemah badan ke, dia ada spesifik dan kita doa je lah. Tapi untuk panjang lebar macam tu kan, itulah sekali tak tahu kan. Kita semua sebut kan, wa bil hikmah dikamilin, kefarduan kami tunaikan, zakat kami bayar. Sebutlah sikit kan dia. Apa syurga pindah Nabi suruh Firdaus La'ala. Tapi Nabi Rasul kata surah Al-A'la, sebelah Nabi, tepi Ibrahim, antara Nuh. Faham tak? Janganlah minta macam tu. Kan? Kita kata, memang dah. Memang dah. Ya, betul. Memang kita kata memang orang Malaysia kita yang tu. Kan dia walaupun kadang-kadang geng-geng yang pedi kita pun, dia tak pandai bahasa Arab pun. Ada saya ingat sekali pergi akad nikah anak saudara saya dekat satu negeri lah, tak beritahu mana. Nanti kan tak cari orang tahu cerita. Jadi pergi akad nikah dekat surau tu, dekat masjid masjid dekat Felda tu kan. Lepas tu ketika akad nikah tu kan, jadi anak saudara saya ulang balik apa tu juru nikah tersebut. Aku terima nikahnya kan, disebut itu kan. Sebenarnya dah habis dah. Qabil tu nikah habis. Lepas tu sebut nama tu siapa kan, sekian-sekian. Jadi dia pun menyampuk. Yang salah seorang saksi je, siak je menyampuk. Nya tu siapa? Nya banyak ni, masalah domer tu kembali kepada sekian-sekian. Cakap macam pandai Arab. Saya kebetulan kawan saya budak Arab, ada seorang sebelah saya ikut datang dari Yaman. Hari tu kita bawa pergi nikah anak saudara ni, dia follow saya sekali. Lepas tu macam pandai pakcik cakap Arab. Time jamuan saja je kawan saya cakap Arab kat dia. Lari. Saya kata kawan saya, kau pergi cakap Arab dengan ni pakcik tu. Dia cakap banyak lah. Sibuk domer lah, apalah, kembalinya, kepadanya, akannya kan. Dia cakap yang tu. Kau cakap, bila kawan saya cakap Arab, dia lari. Iyalah. Kadang-kadang belajar tak tera mana pun. Relax lah. Kadang-kadang ngarut dah. Betul kes tadi lah. Bukan orang tak tahu ni, orang kita tahu Arab, tapi benda tu macam balik pada asal. Para sahabat Nabi lebih tahu doa yang terbaik sebagainya. Tapi yelah, bila memestikan doa tadi, maka kadang-kadang separuh tu dengan selawat yang tertentu kena baca. Tak ada selawat syifa ke, tafrijiyah, nariyah ke, orang tu macam tak pandai doa. Pada selawat Ibrahimiyah tu lagi bagus. Selawat tu Nabi ajar. Kenapa Nabi punya tak power? Kenapa orang tu ajar power? So kadang benda macam betul, memang kita dalam masyarakat kita ada masalah tu. Dia orang tak boleh nak menilai sebenar dalam kepentingan, bahkan dalam hajat, keperluan. Setiap orang ada hajat masing-masing. Doa sendiri pun tak apa. Dia kan nak sangat doa, dia bagi doa paling general lah, paling umum. Setiap kalau tajuk tu memang, bahkan Nabi Aisyah anha kata, Nabi paling banyak berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paling banyak Nabi doa. Dia kenapa tak nak follow? Pelik kan, orang kita ada nilah doa tu lah, doa nilah doa tu lah. Yang last sekali tak selesa kursi tu. Cuba patah. Okey. Tahulah. Dia makin tak faham kan ni. Makin tak faham, makin apa? Makin pandai. Itu pelik sikit. Wallahu alam. Okey. Kemudian kita kata tuan rumah lebih layak dengan menjadi imam berbanding tetamunya. Sebab tu kadang-kadang kita ni sebenarnya kalau ikut pada hadis Sunan Abu Daud, ada lafaz lain. Kan Nabi kata man zara qauman fala ummahum. Barang siapa menziarahi satu kaum,
Maka jangan jadi imam mereka. Elak kan? Kadang kita seronok kan, orang datang kita suruh jadi imam. Sebenarnya tak best. Nabi tak galakkan. Sebab kita bimbang, mungkin orang ke tempat tu ada ya apa, dia baca panjang sentiasa ke, pendek sentiasa ke, yang benda tersebut kalau kita langgar nanti orang makmum nanti akan kurang selesa. Itu benda tu sebab Nabi tak galakkan. Sebab tu tuan rumah lebih layak menjadi imam banding tetamunya. Dan sabda Nabi SAW, la ya'ummal rajulu ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Tidak mengimamkan seorang lelaki yang lain pada keluarganya, tidak juga pada apa, kekuasaannya. Maksudnya kalau ketua negara lebih layak. Maksudnya kalau kita datang sini kan, masjid negara ke, agung masuk, agung paling layak jadi imam. Second Perdana Menteri paling layak. Kalau negeri-negeri mesti besar, sultan. Pasal walau imam masjid ada, diorang lebih layak. Kalau dia kata tepi-tepi, better nak solat jadi imam, ke tepi lah. Dia paling layak. Unless dia appoint orang tu, silakan. Tak apalah. Jika tidak, dia paling layak. Dia kata demikianlah sultan atau pemerintah lebih layak dengan imam banding lain. Itu pemerintah yang tertinggi lah, kena umum hadis yang telah lalu sebentar tadi. Dan juga imam masjid yang ratib, yang apa, memang diberikan apa, dia punya apa, ditugaskan lebih utama banding orang lain. Kecuali daripada sultan je. Mana imam masjid ni yang dilantik ni, diorang lebih utama banding orang lain kecuali pemerintah. Pemerintah datang, pemerintah lebih layak. Sehingga kan dia kata, sehingga kan jika selain dia lebih pandai baca Quran banding imam tersebut sebenarnya. Dan ini datang ni Abdul Rahman Sudais datang. Imam yang ada tu lebih layak banding dia. Di sana betul lah dia di tanah haram dia lah imam yang layak. Tapi kalau sultan ataupun Raja Salman turun, Raja Salman lebih layak banding dia. Ini asas kan. Kerana umum sabda Nabi SAW, tidaklah mengimamkan seorang lelaki pada seorang lelaki lain pada keluarga, tidak juga pada kuasa dia atau tempat jajahan dia. Baik. Okey, hari ini kita masuk tajuk kedua. Al-mas'alatu tsaniyatu, persoalan kedua. Man tuhramu imamatuhu, siapakah yang diharamkan menjadi keimamannya? Mana dia menjadi imam? Siapakah yang larang menjadi imam? Tuhramul imamatu fil halatil atiyati, diharamkan menjadi imam atau keimaman pada keadaan-keadaan berikut. Pertama, imamatul mar'ati birrajuli, keimaman seorang wanita dengan seorang lelaki. Menjadi imam seorang wanita terhadap seorang lelaki. Li ummi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana umum sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, tidak akan berjaya satu kaum yang memperwalikan urusan mereka kepada seorang wanita. Ini umum, tapi sebenarnya kalau ikutkan kepada asas, kita tengok perbuatan para sahabat. Para sahabat Nabi SAW, Nabi memang tidak tidak pernah ajar kecuali seorang perempuan nama dia Ummu Waraqah. Kalau kita buka dalam Sunan Abu Dawud dan sebagainya, datang riwayat Imam Ahmad tentang seorang wanita nama Ummu Waraqah. Ummu Waraqah ni dia hafal Quran banyak. Kemudian rumah dia jauh daripada Masjid Nabawi. Kemudian dia minta Rasulullah SAW izin kan, pasal dia nak datang, nak payah. Maka Nabi kata duduk kat rumah, dan Nabi izinkan dia jadi imam di rumahnya sendiri. Dalam rumah dia ada 3 orang lagi lain. Seorang tua, hamba dia kot, seorang hamba muda, seorang hamba perempuan muda. Mana ada 4 orang lah bersama dengan dia, ada 3 orang lagi. Mana hamba muda, hamba tua, hamba perempuan. Jadi di rumah dia tadi memang Nabi izinkan dia menjadi imam. Okey, cuma dekat situ yang datang kadang-kadang ada sebahagian, contoh macam geng-geng apa liberal, yang kononnya tak nak membaca atau memahami dalil berdasar kepada perbuatan para sahabat. So diorang pergi tolak lah. Macam dulu Aminah Wadud, bakal pensyarah UIA, antara pengasas sistem kufur. Orang kata Islam apa kufur kan? Bismillah. Apa Jaiz dapat endorse diorang sesat. Memang dia lawan kalah sistem kufur. Jadi pengasas dia Aminah Wadud. Ada berapa tahun dulu kan, keluar video dia pergi jadi imam khutbah Jumaat ke benda tak, yang dalam soft tu lelaki perempuan campur aduk. Ini masalah dia, pasal benda ni kita nak faham tentang praktis walaupun tak disebut. Dengar walau tak disebut oleh Nabi SAW. Okay, keizinan Nabi pernah izinkan satu. Kita panggil satu peristiwa Ummu Waraqah tadi. Tapi Nabi tak pernah izinkan yang lain. Dan bahkan para sahabat faham benda tersebut tidak applicable kepada orang lain.
Sebab kalau dia kata applicable pengertian tersebut, maka Aisyah radhiyallahu anha paling layak jadi imam kepada semua orang Islam yang ada. Isteri Nabi lebih tahu tentang fiqh dalam rumah banding orang lain yang tidur dengan Rasulullah SAW. Jangan sebab itu apa tentang kebersihan dan sebagainya, dia orang lebih tahulah. Tapi dalam masa tidak dijadikan mereka imam oleh para sahabat. So faham dari situlah, sebab dia tidak dilafaz tapi kita faham. Kalau Nabi izinkan sekali yang Ummu Waraqah tadi, tak menjadi amalan, dia macam kes kita tak bersilat dalam masjid lepas solat hari raya. Sebab Nabi pernah izinkan orang-orang Habsyah bermain lembing dan perisai dalam masjid pada hari raya. Pernah. Nabi pernah izinkan. Tapi keizinan tersebut bukan bermaksud ia adalah benda yang boleh dibuat sentiasa. Memang ketika Nabi buat tu kan, yang kisah yang bila geng-geng sufi kata orang Habsyah menari di depan Nabi Muhammad hamba soleh. Kisah tu satu kisah je. Itu orang Habsyah bermain lembing dan perisai dalam masjid pada hari raya. Kan kisah Aisyah radhiyallahu anha panggil budak perempuan 2 orang bergendang dalam rumah. Kan? Dia nyanyi pun nasyid, bukan kau cinta aku cinta kau. Ingati atuk nenek dia. Kehebatan atuk nenek dia berperang dan sebagainya. Muaz kan. So jadi bila dengar budak-budak perempuan tu macam tu, Nabi ambil kain tutup kepala menghadap tempat lain. Aisyah duk sibuk dengar budak perempuan tersebut bergendang. Lepas tu saya dalam konteks ni, bila Nabi izinkan kepada Aisyah, yang perangai perempuan suka hiburan macam tu, Nabi izinkan, orang cakap Nabi izin, giling pasal. Kan? Nabi izinkan, maksud dia pada ciri-ciri wanita tu benda tu biasa. Dan bahkan zaman Nabi pun memang perempuan bila pengantin datang yang bergendang perempuan. Jantan tak buat kerja tu. Orang jantan bertumbuk, bergusti, main pedang, lumpur kuda kan. Lumpur kuda, main wrestling sebagainya. Itu betul, itu jantan punya kerja. Perempuan bergendang, nyanyi ni perempuan. Zaman Nabi hari perkahwinan kan. Yang budak-budak bergendang-gendang kan, perempuan suka. Sampai sekarang dekat negara Arab macam tu. Diorang kan ada satu dewan besar kan, hari kahwin tu kan. Ada pengantin dalam tu. Kita lintas kat luar, benda dia buat tak tahu. Tapi ikut cerita ikut ceritalah, ada orang kedutaan Malaysia yang dapat pergi salah satu majlis perkahwinan orang Arab. Dia kata kalau ustaz masuk jatuh biji mata ustaz, dia kata. Baju diorang pakai tu yang kadang-kadang kita nampak dekat kedai bila kita pergi Mekah kan, nampak dalam kedai baju macam tu lah, macam tu. Diorang pakai atas tu abaya, bila dalam majlis macam tu diorang buka, gitu ambil kau. Jadi cerita dia kata memang ni. Dia dalam tu diorang bernani lah, melompat lah, apa benda. Orang perempuan sajalah, lelaki tak ada. So kat situ kita faham, Nabi izinkan untuk wanita macam tu. Pada zaman dulu orang wanita bersalam ni tak suka bergendang, alhamdulillah. Tapi kalau kecenderungan tu ada, kita tak pelik. Sebab Nabi izinkan Aisyah. Bila Aisyah radhiyallahu anha kan nak dengar budak perempuan tu bergendang sebagainya, Nabi ambil kain tutup kepala, ngadap tempat lain. Lepas tu tengah-tengah budak-budak perempuan tu sekian-sekian, Aisyah duduk tengok kan, ngadap. Tiba-tiba Abu Bakar datang masuk rumah. Masuk rumah dan dijerit. Amizmaru syaitan fi baiti Rasulillah. Suling syaitan dalam rumah Rasulullah. Dia jerkah. Ketika tu dia masuk je rumah, bila benda macam ni berlaku, dia tahu mesti kejar anak dia. Dia pun kejar Aisyah, nak pukul. Nabi bangun, Nabi halang. Nabi sekat. Nabi kata pada Abu Bakar, untuk setiap kaum ada hari perayaan. Ini hari perayaan kita. So Abu Bakar pun diam. Lepas tu Aisyah radhiyallahu anha, budak kecil tu bila dah macam tu, dia bila Abu Bakar dah jerit, dia berhenti. Bukannya dia main lagi. Dan bila Nabi halang, bukan maksud lepas tu dia orang pun macam Nabi bagi, tak ada. Tahu tak? Yang budak perempuan tu jorok belakang Aisyah. Bila Aisyah nampak Abu Bakar macam lepa, tak layan kan, dia pun bagi syarat keluar. Sambungan hadis tu, barulah cerita orang Habsyah main gendang, main lembing dan perisai dalam masjid. Lepas tu Imam Nawawi terangkan, dia kata hadis tu, dia kata yazfinun, zafanun, yazfinun, dia kata bergerak-gerak seperti menari, bukan menari. Dia kata, Imam Nawawi kata mereka melompat dan menerkam dengan lembing dan perisai macam perakan menari. Dia kata walaupun kalimah yazfinun itu maksud menari, tapi semua ulama hadis bawa maksud hadis ni kepada mereka melompat-lompat dengan pergerakan macam menari, tapi bukan menari. Situ yang tu. Sebab tu bila Ibn Hajar Asqalani dia kata apa? Dia baca hadis ni dan diterangkan, dia kata boleh untuk perkara-perkara yang menguatkan untuk jihad dibuat dalam masjid. Itu difahami macam tu. Bahkan Imam Bukhari dia bawa bab lembing dan perisai, al-hirabu wad-dark. Hirab kan, lembing dan perisai dalam masjid pada hari raya.
Jadi kisah tu sebut kan, Nabi pernah buat, ni nak fahamkan Nabi pernah buat, tapi tidak menjadi apa? Amalan. Bukan kita sampai sekarang kita start tukar tradisi. Masjid kita lepas solat raya kita main silat dekat tong tang kan. Kalau Cina kungfu tong tang. Ini ada kali perayaan. Kalau dia masuk Islam tapi dia masih lagi ada tradisi, buatlah pasal orang Afrika buat tadi. Memang Umar jerit. Nabi kata diam. Nabi kata jangan kacau. Nabi teruskan, biar teruskan. Tapi para sahabat faham daripada Nabi benda tersebut untuk hari berkenaan sahaja. Tidak menjadi amalan berterusan dalam hidup Nabi SAW. Macam kes Waraqah tadi lah, khas untuk kisah itu saja dan tak berlaku lagi. Sebab tu tidak boleh dipakai kisah Waraqah tu untuk dalil kepada perempuan jadi imam untuk lelaki. Walaupun isteri hafizah, suami dia tak hafiz, kan? Hapus, kan? Dia dah pernah hafal Quran tapi lupa. Dia panggil hapus. Perempuan hafizah, suami dia hapus. Pernah hafal, ina atau ina pun lupa, ya ada. Jadi bini dia walaupun hafizah kan, duduk belakang, dia tak boleh jadi imam kata suami dia. Walau dia hafal banyak. Sebab ini kita faham daripada konteks amalan para sahabat. Sebab tu nak faham hadis tadi, faham suasana, tengok benda yang para sahabat mutually understood dan juga sepakat. Ini jadi ijma'. Ini dipanggil ijma'. Kan, perbuatan kisah Waraqah tadi dah tak berlaku lagi. Mungkin para sahabat dah dengar dari Nabi, tak usah buat. Tapi Waraqah pun sebenarnya tak lama lepas daripada kisah tersebut, dia telah mati dibunuh oleh dua hamba dia. Hamba tu lari kejar, Nabi hantar tentera kejar. Perempuan tu mati dibunuh oleh dua hamba dia. Waraqah tu. Walau itu kalau dia letakkan syarat macam tu sampai suami tu hafal Quran baru boleh sentuh dia, masalah juga. Nak tunggu kata 3 tahun dah kahwin. Ini akan kontradik. Syarat macam ni tidak sah. Tak sah sebab kalau dia dah jadi isteri, suami tu halal pegang dia. Okey, macam ni lah dia cerita dia. Saya jual awak air cawan ni, tapi selagi awak tak sekian-sekian, mahal dah bayar dah. Nilai duit dah bayar dah. Okey, saya jual awak. Tapi syarat dia adalah lepas awak ambil benda ni, selagi awak tak buat benda yang saya syaratkan, awak tak boleh pakai cawan ni. Benda tu dah kira kontradik. Sebab tu syarat yang dalam akad, syarat dalam akad. Kalau dia menghilangkan manfaat penggunaan, membatalkan akan hak, maka tak boleh. Contoh macam kahwin tapi yang pegang, mana boleh. Awak akad nikah saya tapi yang pegang saya sehingga awak sekian. Dah akad nikah selesai dah. Sebab tu Nabi SAW cakap apa? Macam kes kan wanita yang datang jumpa Nabi SAW, dia kata aku sedari aku pada engkau. Kan Nabi pandang atas bawah sampai alih muka. Kemudian seorang sahabat angkat tangan, dia kata ya Rasulullah, kahwinkan dengan aku. Sebab perempuan tu dia kata serah diri pada Nabi. Nabi nak nikah dengan dia boleh, atau nikahkan dengan siapa saja pun boleh. So sahabat ni bangun, Nabi kata kau ada apa? Dia kata ada kain. Dia ada kain. Nabi kata kau bagi kain kau pada dia, kau nak pakai apa? Pergi balik rumah cari. Waktu baca-baca tak jumpa. Nabi kata cari walaupun sebentuk cincin daripada besi. Kan ni hadis ni. Kemudian bila last kali Nabi tak boleh, Nabi kata dengan dia, ma ma'aka minal Quran. Apakah yang kau ada daripada Al-Quran? Lepas tu dia katalah, aku ada surah sekian. Nabi kata pergilah. Nabi kata, aku telah kahwinkan kamu berdua dengan apa yang kau ada di Quran. Ajarkan dia. Nabi kata, aku telah nikah kamu berdua dengan apa yang kau ada di Quran. Ajarkan isteri kau. So bila dia ajar, syarat tu jalan. Even dia ajar 1 huruf pun dah jadi. Tapi kalau tadi suruh hafal Quran dulu ke 10 juzuk ke, kawan ni jadi bebal. Dia kan bebal lah kan. Jadi marutlah pasal garut. Pasal dia cari capability. Pasal benda ni kita beza. Bila syarat tu atas lelaki tadi, contoh macam dia ajar dan boleh berlaku walau dengan 1 ayat. Walau 2 ayat, 3 ayat, dah betul. Okey. Tapi kalau kes surah hafal Quran dulu,
Kita tahu kan, untuk lelaki tadi apa, untuk orang tu hafal Quran kena pula ada banyak kerja dan sebagainya. Possibility tu adalah bukanlah tak mustahil, bukan mustahil, ada je. Tapi untuk kita letakkan syarat, baik tu Ustaz, jangan pinang saya pergi hafal Quran dulu datang jumpa saya balik. So akad nikah ni masalah di akad nikah tadi. Sebab akad dengan syarat kalau menghilangkan manfaat, menghalang hak, tak boleh. Itu pun tak boleh juga. Syarat yang batal lah. Contoh macam ni. Bukan. Pembenaran tu masalah itu kita kata syarat dalam akad. Ni kalau kita belajar usul fiqh, syarat dalam akad selagi mana tak halalkan yang haram, haramkan yang halal dan sebagainya. Ya. Contoh macam katakanlah kita akan nikah ni tapi awak jangan musafir. Tinggal kat sini. Yalah kalau benda hak, benda semua betul, yalah. Pasal benda tu optional. Musafir tu optional. Faham tak? Tapi kalau kes bukan masalah benda halal. Kalau kawan saya jangan makan durian. Kawan ni gila, kau makan durian tak boleh. Kau makan durian je. Mana boleh macam tu? Something that tak logik. Faham tak? Berbeza dengan kes musafir tadi. Kalau yang dia kata keperluan semua ada. Keperluan semua ada dan sebagainya kan. Jadi kita kata tak timbul tajuk lah. Memang keluarga tadi boleh letakkan syarat nikah anak kami jangan keluar. Cara diorang dulu pertahan para ulama'. Sampai negara diorang tak nak ulama' ni keluar dan kahwin kan. Supaya ulama' tak lari daripada negara diorang. Itu kan ada juga macam tu. Tapi macam kes yang tadi apa, yang dan nama sebut tadi kan, apa, fatwa syarhah. Yang sesat, dia tak pakai. Orang sesat punya fatwa tak diguna. Kan? Pasal orang yang sesat tak digunakan dia punya syarat untuk menjadikan hukum. Maka bila dia kata ada ulama' kata tu kena kita nilai pula dengan hukum. Pasal kes syarat yang menghilangkan hak. Syarat yang menghalang manfaat. Awak boleh beli kereta tapi jangan bawa. Bayar dah. Cukup. Tapi jangan bawa. Macam mana itu? Tapi kereta saya punya. Awak punyalah. Tapi boleh tak boleh bawa. Mana ada macam tu? Macam kes tadi lah. Macam poligami tadi kan. Tapi kalau diletakkan syarat, kalau kata lelaki tersebut katakan awak poligami tercerai. Tercerai lah. Kalau itu bagi taklik. Dia letak taklik tersebut, jatuhlah. Bukan, dia boleh buat macam kes yang orang buat, macam kes lompat parti. Kalau saya menang pilihan raya, saya jadi adun atau ahli parlimen, kalau saya lompat parti, isi talak 3, jatuh. Ada orang yang kaitkan tajuk sumpah. Tajuk dia, adakah sumpah tu boleh dibatalkan? Sumpah pun yang boleh batal. Saya taklik jatuh. Taklik akan jatuh. Sumpah dengan taklik tu kan. Macam kes yang dulu apa, yang parti-parti politik ni. Kes tu jatuh. Semua tu sebenarnya salah. Bahkan Syekh bin Baz walaupun dia ambil pendapat Ibn Taymiyah yang kata batalkan sumpah maka tak ada masalah. Perkahwinan tu masih lagi valid. Tapi dalam masa yang sama Syekh bin Baz kata kalau ada pernikahan dan sebagainya tak ada persetujuan kena rujuk pada mahkamah syariah. Seorang pun tak pergi. Dia tahu dah hukum mahkamah syariah, hukum mazhab Syafi'i jatuh. Mana boleh ikut ni? Kalau awak nikah kat Malaysia, awak ikut apa dia, hukum Malaysia lah. Patut jangan pakai hukum fatwa dekat Zimbabwe lah. Papua Nugini ke, ikut Papua Nugini tak cerai ustaz. Awak apa Papua Nugini kan. Itu salah tu. So macam tu bagi taklik. Kalau dia kata kalau poligami, itu benda tak boleh apa. Kalau dia kata kalau awak kahwin saya jangan poligami. Dia boleh cakap, tapi kalau suami buat takkan jadi haram. Unless dikaitkan pula kalau poligami jatuh talak. Dia jatuh lah. Kalau lelaki terlafaz kan, macam dia kata, kalau Manchester menang, you tertalak. Talak lah, jatuh. Kejap je gelak lu. Betul lah. Tak, berarti itu tajuk dia. Walaupun janji tu, ataupun panggil taklik tu bongok. Taklik yang bongok. Kan macam bola menang kalah kau sibuk pasal bukan kaitan keluarga kau pun, tapi dia letakkan syarat kalau Manchester kalah atau menang you tertalak, jatuh. Pasal dia macam tu, kalau aku buka kat ni hujan, jatuh. Dia kata kalau hujan malam ni you jatuh talak, jatuh. Even though benda tersebut hanya benda bongok, memang tak boleh pun. Sebab tu jangan taklik kan. Kadang-kadang suami tu dia pergi taklik. Ada sekali kes zaman Abu Hanifah dulu yang kita bincang waktu kes apa, Tatabu'ur Rukhas. Kes apa pernah sekali apa Abu Hanifah zaman dia dekat Iraq dulu,
ada seorang lelaki ni, dia kata dengan bini dia, kalau kau tak cakap dengan aku sampai subuh, jatuh talak. Entah bini malam tu, bini dia meroyan apa, tak nak. Memang tak nak cakap, diam, dia pening kepala, aduh. Kan? Dia pun pergi hantar, dia pergi jumpa Abu Hanifah minta penyelesaian. Abu Hanifah panggil muazzin, suruh azan awal. Kau balik rumah, jangan azan kau nanti bilik bini kata. Pasal dia kata, kalau kau tak cakap dengan aku sampai subuh, jatuh talak. So bini tu memang tak nak cakap. So Abu Hanifah suruh muazzin azan awal. Kan? Bila muazzin azan je kan, suami tu duduk depan muka dia. Alhamdulillah yang lepaskan aku daripada engkau. Dia cakap yang tu. Lepas tu lelaki tu kata apa? Alhamdulillah Allah Taala, apa, Abu Hanifah bantu aku sebab kau masih bawa genggaman aku. Abu Hanifah tolong kan? Dia cakap. Kena scam lah, kena main, kena game lah perempuan tu. Dia dengar azan, dia terus cakap. Ya zaman tu tak ada jam. Tak ada jam. Kalau tengok jam macam apa hal pula azan time ni kan? Mesti perempuan tu takkan azan time ni kan? Mesti perempuan tu akan cakap. Tapi nak jadi cerita kelakar dia, perempuan tu terus kata, Alhamdulillah yang lepaskan aku daripada engkau. Dia pun suami dia kata, Alhamdulillah kan dengan Abu Hanifah engkau masih lagi pegangan aku. Perempuan tu tak tercerai lah. Memang taklik tak elok. Bahkan dia lebih bentuk ugutan kadang-kadang. Betul. Ya, kenapa taklik yang sekarang ni? Taklik ni, kalau zaman abang kita, tak ada. Zaman bakal tak ada kan? Taklik, lafaz taklik lepas akad nikah. Ada. Zaman abang tak ada. Dia zaman orang muda-muda je dia ada. Zaman dulu tak ada, akad nikah selesai balik. Okey, zaman lepas daripada tu, diorang suruh suami tu pegang satu kertas. Dan bini pun kena dengar. Bini pun tak kat gambar gitu kan. Lupa yang suami dia kata, kalau saya nama sekian kan. Dia tak tengok pun. Ada sekali tu saya, bila entah, saya datang sekali kan. Lepas tu saya tengah-tengah ni, lepas tu suami tu baca taklik. Lepas tu yang bini tu sibuk tak gambar. Dia kata, dengar, dia kata. So dengar lah kan. Dia tak nak dengar. Dengarlah suami cakap apa. Kalau saya nama sekian-sekian, tinggalkan isteri saya 4 bulan, sekian. Dia sebut semua tu dia sebut tu. Memudaratkan, kalau anda kata saya cederakan dia atau sekian-sekian, atau saya tak berikan dia nafkah selama 4 bulan kan, berturut-turut, atau waris saya tak berikan dia sebarang ni saya atau waris saya lah. Lepas tu dan dia mengadukan kepada hakim dan dia bayar RM1 atau ada satu RM10, maka tercerailah dia. Itu taklik itu sebenarnya basic itu untuk menjaga hak perempuan. Tapi sering berlaku masalah. Ni cerita dia. Tapi tak nak ajar. Kalau ajar nanti orang pandai bercerai. Tak, saya pernah tengok seorang hakim mahkamah syariah. Dia kes perempuan kadang-kadang dia pergi mahkamah syariah, dia tak pandai nak minta cerai. Dia pergi minta dicerai. Salah. Dia kalau dia ada sebarang konflik, masalah ketidakadilan ke apa-apa benda kan, penyakitan, pencederaan, kan tak dapat nafkah, suami tinggal berbulan-bulan, bertahun-tahun ke, dia patut pergi mahkamah bawa kes fasakh. Ni aku ajarlah macam mana kan. Fasakh, bukan minta cerai. Bila minta cerai, hakim akan panggil dua-dua. Dan hakim kata, bini awak nak minta cerai dengan awak setuju tak? Dia tak setuju. Lepas tu hakim nak buat apa? Sebab dia tak boleh paksa orang ni ceraikan. Dan bila ada sekali tu jadi kes yang saya tengok tu, perempuan tu datang, suami tak datang. Tu hakim tu tulislah, suami puan mana? Dia tak datang. Lepas tu puan nak apa? Saya nak cerai. Yang dia kata tu. Lepas tu suami puan tak datang. Saya nak buat apa? Tu hakim ceraikan saya. Saya bukan suami awak. Saya bukan suami awak, betul lah kan? Saya nak ceraikan awak. Dia kata, kita tengok kat belakang, kita hampir tergelak. Terkadang orang kata kan, mahkamah syariah menyusahkan. Bukan, pasal perempuan tak tahu hak. Tu je cerita dia. Dia patut filekan fasakh. Lepas tu hakim pula kan. Hakim pula kata apa? Saya tak boleh ajar puan bercerai. Dia tak boleh ajar. Hakim tak boleh ajar cara. Saya hampir nak keluar ikut akak tu pergi ke belakang. Nak bagi tahu kat dia apa patut buat. Tapi saya dia tunggu kan. Rupanya akak tu marah. Dia kata, payahlah saya dah habis cuti dah. Dia keluar. Dah keluar. Puan, masuk balik. Dia kata. Kalau puan keluar, saya penjara ke puan? Menghina mahkamah. Jadi saya tak boleh ajar puan. Puan pergi dekat bahagian
kaunseling ataupun hal ehwal rumah tangga, adu kat dia, tanya dia beritahu cara nak buat. Saya tak boleh ajar puan untuk bercerai. Betul lah. Takkan nak ajar puan pergi sini? Tak boleh, dia tak boleh ajar. Dia nak menghakimi tajuk, bukan bekerja dengan ajar orang bercerai. Betul juga. Saya macam kat satu part mula tu saya agak ni juga, saya tengok annoying lah, betul. Kalau kita punya kakak ke adik ke kena macam tu, maksudnya kita nak marah lah hakim. Tapi balik pada asal, dia filing salah. Filing patut macam perempuan tu patut kita filing kalau dia dah suami dah ada taklik. Dia terus khuluk aja. So dah ada dah. Kata-kata terus cukup. Lafaz suami tu sebab tak tahu hak ni lah. Dan kenapa tak diberitahu hak ni? Pertama dah bagi tahu dia perempuan ketika kursus nikah tak faham. Hihihihihi seronok kan? Seronok nak kahwin kan? Tak ada pendengar pun, dan penceramah pula punya juga. Ketika kursus nikah, penceramah semua buat lawak bodoh. Sorry tu lawak lucah lah apa benda kan. Dia pun jadi macam tak faham hak. Tujuan sebenar datang kursus nikah tu nak tahu hak perempuan tu. Suami bila dengar pun, dia tahu perempuan dia gini, dia boleh dapat cerai dengan dia dengan segera tau. Dia patut khuluk ataupun fasakh. Bukannya dia minta cerai. Pasal suami tu dah taklik dah. Dia kata kalau bini saya bayar RM1, terbukti aduan saya, bayar RM1 atau RM10, maka tercerailah dia dengan talak khuluk, dia kata. Dia cakap dah kan? Jatuhlah. Itu untuk jaga hak perempuan. So kalau tidak, hakim kena tunggu lelaki tu datang buktikan sekian. Tak, kalau dia ada rekod polis, memang boleh buktikan, memang kena pukul sebagainya, memang bukti, memang dia pukul. Memang boleh buat, jatuh terus, automatik jatuh. Tak bagi nafkah, automatik jatuh. Mahkamah boleh jatuhkan. Bila minta fasakh, hakim boleh annul perkahwinan tersebut. Tapi oleh kerana salah filing salah je. Itu je beza dia. Kita bukan nak kata apa. So, hakim tu ni memang kasar lah, nampak kasar sikit. Saya nak ikut akak tu belakang, nak cakap dengan dia. Tapi dia keluar lepas tu, jadi pacuk lagi mudah dia. Tak luar tak nak saudara saya ada. Saya kata tadi dia cakap macam dia kata macam ni. Dia kesian lah. Tapi pasal kes salah tadi. Jadi yang taklik yang dibuat pada akad nikah tu sebenarnya untuk menjaga hak perempuan. So that kalau suami dia hilang, tinggal berbulan-bulan ke, merantau masuk hutan ke, apa betapa pergi Gunung Jerai cari apa nak jadi wali betapa, atau tinggal kan. Jadi atau apa sajalah suami dia. Pasal sekarang memang berlaku banyak kes dia adalah perempuan tak tahu hak. Dan kedua pasal awak pergi adu pada apa pegawai Jabatan Agama Islam yang tak pandai. Ini pun salah sendiri jugalah. Bila dapat jabatan agama tu tak cerdik sikit kan, atau kurang prihatin, dia salah awak semua salah orang. Sebab apa? Sebab ketika anak pandai hantar pergi buat kapal terbang, buat sekian, tak jaga agama. Lepas tu orang yang grade D, E, F, G, H, I, J, K, Z kan, bukan A atau B atau C, D, E, F, dihantar belajar agama. Memang satu peringkat tu betul. Orang belajar agama ni orang yang di EF bukannya sebab dia sengaja, tak, keluarga. Tengok tak pandai akademik, campak sekolah agama. Mula jadi ustaz. Sekali bila orang macam ni, kalau kita tengok dalam Islam, sejarah Islam, semua ulama-ulama yang menjadi ulama dalam Islam ni semua genius. Imam Syafi'i 3 kali baca dah rosak ingatan. 3 kali baca. 1, 2, 3. Baru ingat. Lambat ni. Selalu tengok sekali terus ingat. Dia 3 kali tengok baru ingat. Dia mengadu pada guru dia tentang hafalan dia rosak. Saya buat syair lagi kan. Dia kata syakautu ila waqi'in an su'il hifzi. Aku mengadu pada Waqi' bin Jarrah bin Malih, nama apa guru dia, tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu dia pandu aku untuk tinggalkan maksiat. Fa innal innama nurun, kerana ilmu taklah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah Taala takkan diberi hidayah pada orang yang buat maksiat. Saya tinggal tu sebab 3 kali baca baru ingat. Basically kalau kita tengok dalam sejarah umat Islam, semua ulama yang digelar ulama tu adalah genius. That's why pemahaman agama tu jadi jelas. Kalau bagi DEF mengajar, yang awak jumpa kan, kawan saya cerita. Dia kata dia pergi kursus nikah. Kebetulan kadi daerah tu kawan dia, kenal. Dia turun daripada tingkat atas, turun bawah kejap, pergi tandas ke mana entah, sekali lintas dekat pejabat. Dengar seorang makcik ni mengadu, suami dah tinggalkan berapa lama. Dah tua kan, makcik dah tua. Kan, jumpalah pegawai agama, kata sekian, suami saya sekian.
Tahu pegang bercakap apa? Udahlah makcik, tua dah, cerai-cerai, malulah ke anak cucu. Hak perempuan tu sebenarnya, dia nak lepas, mungkin power lama dia panggil mana tu. Kan? Dia power lama kan? Dia boleh, dia ada hak. Bukan tak ada hak, dia ada hak. Power panggil dia kan, you tak nak kahwin dengan I ke, tapi I masih sekian. So dia cakap macam tu. Tahu tak? Kawan saya naik atas, dia jumpa dengan kadi daerah tu, dia kata, entah ngajar dalam kursus nikah macam ni. Entah tengok pegawai entah cakap apa. Dia cakap macam tu. Itu hak perempuan tu. Kadang-kadang gila, ni yang D ni, DEF ni. Dia tak boleh nak lihat perempuan datang tu macam mak dia, macam kakak dia, macam mak saudara dia, macam adik perempuan dia. Dia tak nampak macam tu. Dia tak nampak kesiannya perempuan dia terseksa dengan suami macam tu. Itu masalah lah. Sebab tu kena tahu saya cakap. Tapi syarat yang taklik tadi tu sebenarnya untuk jaga perempuan. Selepas tahun berapa tak saya ingat tahun bila start. Akhir 80-an kot. Lepas 70-an dah start dia. Kan? Awak nikah baru kan? Tahu berapa awak nikah? Kan 2000 lebih kan? Tahun 70-an kot start. Akhir 70-an, awal 80-an baru start. Oh ya. Pasal benda tu kadang-kadang perempuan, okay, itu bagus juga. Sebab apa? Kadang-kadang orang perempuan tak faham. Bila lepas dia kahwin dengan suami dia telah tempat bergantung dia, bukan apa ada lagi. Untuk fahamkan sebenarnya, kalau suami ikutlah suami tu, kalau bersuara itu betul juga. Iyalah, kau nak suruh nangis sendiri tak kerti. Tak boleh tahu. Tak boleh baca. Nangis sebab nangis tak boleh baca. Itu masalah juga. Tapi sebenarnya itu ritual je lah, upacara je, yang tambahan, yang tak ada kaitan pun. Tapi taklik yang mak bapak tu cakap tak ada kaitan. Tapi yang suami tu cakap yes, ada kaitan dengan akad. Ya, terus awak jatuh. Dan terbukti. Actually terbukti. Tapi ketika dia filing kan tu, dia tak filekan dengan tajuk cerai. Dia filekan dengan khuluk ataupun dengan fasakh. Bila maksud dia kata lain, hakim boleh annul. Kalau suami tak datang, hakim yang leraikan. Contoh? Dia ini bukan suami. Dia taklik macam taklik ni yang lelaki perempuan. Itu ada Oh, itu mengarut tu. Dia actually kalau anda kata dia sebut general, jatuh juga. Jatuh. Kalau contoh dia kata kalau saya tak bagi bini pergi sogok dan dia pergi juga, jatuhlah talak. Itu. Boleh satu lah. Tapi tak ni, kalau dia pada diri dia je sebenarnya, apa yang memudaratkan perempuan tu? Apa memudaratkan perempuan? Actually taklik dibuat tu, apa yang memudaratkan perempuan berkenaan? Bukan berkenaan dengan diri dia. Perempuan tu termudarat dengan perbuatan dia. Itu maksud dia. Kalau anda kata tak termudarat, kalau pemudaratan berlaku, dan dia boleh, bini tu boleh gunakan lafaz tu untuk pergi mahkamah, filekan fasakh atau filekan panggil khuluk. Pasal suami tu dah taklik dengan cara tersebut. Kalau dia tulis kat itu, kalau Manchester kalah, jatuh, kait lah. Ini tu boleh bawa, Manchester kalah. Dia tunjuklah dekat mahkamah. Jatuh. Taklik ni apa saja, pasal pernah jadi kes yang tak bertulis. Seorang ustaz, ni cerita pada saya ni, cerita kawan saya, budak Perak, dia cerita tentang seorang ustaz dekat Perak. Lama dah, tahun 92, 93. Dia pergi cakap dengan bini dia. Dengan bini dia. Dia geram, marah apa benda tak? Dia kata dengan anak dia, mak engkau, dia kata, kalau aku balik, dia tak kemas rumah, jatuh talak. Bini dia hari tu, tak memang dia berpatah berkerotan, kan, sanggup mati, ya, tak tahu lah, pada bulan ke apa, Allah alam. Tapi, dia buat, dia tak kisah. Suami tu balik, memang jatuh lah. Cuma bila pergi ke mahkamah, hakim suruh lafazkan talak. Lepas tu dia pun menjawab lah, dia kata, tuan hakim buka kitab fiqh mana? Fiqah mana? Saya dah taklik bini saya dengan hukum kisah tersebut. Kenapa saya kena lafazkan lagi? Pasal saya jatuhkan talak dengan taklik.
Bukan dengan lafaz talak yang direct, yang soreh. Saya kata kalau dia tak kemas rumah, jatuh talak, jatuh dah lah. Kenapa hakim minta saya lafazkan lagi? Dia marah hakim. Itu kisah yang nak fahamkan lah. Even benda yang remeh tau. Remeh. Sebab tu Nabi kata, salasun, 3 perkara. Jidduhun najid, wahazluhun najid. 3 perkara yang gurau dia sungguh, sungguh dia sungguh. Nikah, talak, rujuk. Ada satu riwayat kata nikah, talak dan pembebasan hamba. Saya main-main berjatuh. Ada kan video yang ustaz kat kelas tu, yang orang Arab. Kan dia kata, kalau sekiranya kau nama siapa? Aku kahwin kau dengan anak aku. Qabil tu. Dia kata, Qabil tu ceraikan sekarang, dia kata. Qabil tu jangan. Dia suruh ceraikan. Tak nak cerai. Ikut aku cakap pula. Aku ceraikan bini aku. Dia suruh cakap itu. Ini ada Arab punya buat lawak. Tapi betul-betul lah. Kaedah dia tak boleh buat gurau. So, tapi yang kena fahamkan tajuk yang kisah dia kan. Balik pada asal apa? Kisah yang muwarakah tu. Kita nak fahamkan memang sering golongan liberal gunakan kisah tersebut untuk kaitkan dengan tajuk masalah perempuan jadi imam, menyamakan hak. Tapi kita ada pengertian yang para sahabat tunjukkan pada kita. Mereka tak kedepankan seorang pun isteri Nabi ke depan untuk menjadi imam kepada mereka. Walaupun imam tadi isteri Nabi tadi orang paling tahu tentang hukum hakam. Bahkan paling banyak hafal Quran pun dia. Itu kena ingat tapi tak boleh. Sebab ini kita kata nak faham dalil, tengok para sahabat. Nak faham maksud tadi kan. Bahkan ini adalah ijma'. Kesepakatan para sahabat tidak menjadikan seorang pun kan imam di kalangan wanita ke atas lelaki. Imam sama perempuan tak apa, imam sama ke atas lelaki tak boleh. Kerana apa? Li'anna al-asla, kerana yang permulaan yang asalnya adalah hukum asal ta'akhuriha. Li'anna asla ta'akhuruha fi akhir sufuf siyanatan laha wa sitra. Kerana yang asal adalah dibelakangkan wanita pada akhir saf, bagi akhir saf-saf yang ada, bagi memelihara dan juga menutup terhadap mereka. Ini sebenarnya untuk jaga. Ini saya tabir tak ada masalah, tapi yang penting jangan ke depan. Memang Nabi sebut tentang wanita punya saf paling bagus adalah belakang. Cuma kalau dia masuk dalam saf lelaki, sah atau tidak solat dia? Macam kita pergi Mekah lah, kat belakang makam Ibrahim tu, semua bangsa ada. Nak solat situ lepas tawaf-tawaf, makcik ni toleh kanan, apa sama makcik solat belakang aku pula ni, kan? Tapi nak buat macam mana? Tapi jadi kes dia adalah masalah afdaliyah. Memang solat perempuan tu sah, tapi pergaulan dengan lelaki tadi tak sepatut berlaku. Pada zaman jahiliah pun sebenarnya, zaman dahulu, perempuan punya tawaf tak sama dengan lelaki. Ada timing dia. Pada zaman Nabi SAW dahulu kan, kalau kita faham, zaman jahiliah pun, perempuan tawaf malam, lelaki tawaf siang. Sebab kes kan timbul tajuk, siapa-siapa tak dapat pakaian diberi oleh orang Mekah, maka dia kena tawaf bugil. Hanya orang Mekah je tawaf dan kena pakai baju. So dia orang buat cara penyelesaian dia adalah perempuan tawaf malam, lelaki tawaf siang. Supaya kalau bugil kan, perempuan tu malam terlindung. Walau dia masih lagi jaga bab tu. Tapi memang perempuan kalau tak ada baju orang Mekah bagi, ini nak menaikkan orang Mekah punya kedudukan lah. So siapa tak dapat baju dari orang Mekah bagi, tak boleh pakai baju, tawaf kena bugil. Dan zaman Nabi kan kita faham, Nabi tunaikan umrah, kan Nabi lari anak 3 round. Boleh lari anak 3 pusingan pertama. Sebab perempuan tak ada. Kalau perempuan ada agak try. Saya pergi umrah kan, nanti lari, tinggal bini, tengok apa jadi. Abang, tolong, jangan tinggalkan saya kan. Memang masalah lah. So, lari, lelaki lari, memang dia asing. Bahkan ketika kisah lain macam ketika pergerakan dari Muzdalifah ke Mina, kan Nabi suruh perempuan jalan dulu. Perempuan jalan dulu, orang bawa air jalan dulu, orang tua jalan dulu. Nabi dengan para sahabat yang lelaki tunggu sampai subuh. Adapun pukul 3 pagi jalan dah. Sebab tu bila orang kata apa, meninggalkan Muzdalifah sebelum daripada subuh adalah harus, ayalah, tu dia kata haji perempuan. Tabung haji buat tu bukan tak sah, itu haji perempuan dia panggil. Memanglah rasa tercabar kan, tapi haji perempuan. Haji lelaki tunggu sampai subuh, sampai pagi baru bergerak. Pasal dia ada timing berasingan. Sebab bukan bergerak. Cuma zaman kita sekarang dah semua ramai sangat kan, tak boleh nak asing dah. Dah banyak sangat, ramai sangat sampai payah untuk diasingkan. Cuma Allah alam zaman Covid ni boleh asing balik kot. Kan? Pasal jadi terasing lah. Kalau tak ni memang timing tu tak sama.
Tapi nak fahamkan, memang asal tajuk dia adalah perempuan punya saf belakang, lelaki punya saf depan. Tapi kalau anda kata perempuan ke depan juga, kalau dia buat, soalan dia masih lagi sah. Cuma tak adalah mukhalafah sunnah lah. Menyalahi akan arahan Nabi SAW. Dia dalam kes ni, kita kan beza bid'ah dengan mukhalafah sunnah. Yang kadang-kadang, benda tu tak bertepatan dengan ajaran Nabi. Macam Nabi tunjuk macam ni, dia buat di opposite macam tu. Macam itu, macam solat, tanpa baca surah. Baca Fatihah je, tu berrukuk. Ketika rakaat pertama dan kedua. Mukhalafah sunnah. Dia menyanggahi sunnah Nabi SAW. Yang kita kata benda ni kalau diamalkan berterusan, maka hati tu rosak lah. Your heart kan akan sentiasa sunat je. Tak boleh macam tu. Perangai nanti tak senonoh. Di satu masa nanti dia akan mendidik diri kita, akan menyanggahi Nabi pada semua benda. Sebab tu kenapa para ulama kata mukhalafah sunnah ni bahaya. Walaupun dia bukan bid'ah. Walau bukan bid'ah, tapi dia adalah berbahaya. Kita tak berjasa. Kita ada kaedah pula. Kan ad-darurat tubihul mahdhurat. Kan? Perkara-perkara yang mendesak membolehkan akan perkara terlarang. Dan kaedah yang besar yang berkali-kali kita ulang hari tu, dia tajuk dia kita ada sunnah yang nyata. Ada sunnah yang nyata. Nabi arah sekian. Lepas tu kita ada satu lagi arahan kerajaan. Okay, benda ni kalau kita gabungkan dua, orang banyak tak nampak. Tapi kita tengok pada perbuatan para sahabat, ya. Contoh macam Nabi SAW, kalau kita tanya soalan, Nabi pernah tak bunuh orang tak bayar zakat? Pernah tak Nabi bunuh orang tak bayar zakat? Tak pernah. Abu Bakar keluar tentera. So, mukhalafah sunnah. Tapi masalah penting sebab kalau Abu Bakar tak buat kerja tadi, dan apa jadi? Habislah sampai sekarang muka orang macam kan? Solat masih solat. Zakat tak nak bayar. Abu Bakar buat apa? Pujuk. Tak ada, dia keluar tentera. Keras kan? Kalau kita perhati, Nabi tak pernah buat tu. Soalan Nabi tak pernah buat. Orang tak bayar zakat, Nabi doa-doa gitu je. Nabi siap keluar kata-kata je, tak elok dan sekian sebagainya. Tapi tidak Nabi angkat tangkap hukum pancung. Tak ada buat. Abu Bakar keluar tentera. Soalan, macam mana? Tak mukhalafah sunnah. Jadi pasal kita faham kat sini, bila ada sunnah yang nyata, tapi ada perintah kerajaan. Cara paling bagus kita tengok adalah macam kes Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini berkali kita ulang. Waktu kes doa kunut subuh pun kita sebut benda perkara ni. Ada sekali kita sebut kan. Walaupun ketika tu abang kita siapa tak? Dia kata apa pendapat Imam Ahmad. Saya kata sebenarnya Imam Ahmad bin Hanbal sendiri kata suruh ikut imam. Dia sebut kata ikut imam. Imam kunut kau kunut juga. Dia suruh ikut. Tapi ketika kita cerita tu saya bawa kisah ni. Kisah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika di Mina, di Arafah, dia tukar kaedah apa yang asal yang Nabi buat solat di Arafah, di Mina, Nabi solat qasar. Sentiasa Nabi qasar. Bahkan ketika hari Arafah tu Nabi solat jamak dan qasar. Zuhur, Asar dan Maghrib, Isyak. Zuhur, Asar di Arafah, Maghrib, Isyak di Muzdalifah. Dan lepas matahari terbenam bergerak ke Muzdalifah, solat di situ, Maghrib, Isyak tunggu sampai subuh. Tapi di Arafah, Zuhur dengan Asar tu Nabi solat sekali. Tapi dua rakaat. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada awal pemerintahan dia 6 tahun atau 8 tahun. Dia memerintah 12 tahun Dia take over kerajaan tahun 13 Hijrah. Dia mati tahun 35. 8 tahun atau 6 tahun pertama dia buat macam mana Nabi buat. Yang mana dengan jelas terang-terangan Nabi solat dua Zuhur, 2 Asar. Lepas tu Maghrib, lepas tu Isyak 2 juga. Lepas tu berada di Mina pun dia buat macam tu juga. Nabi buat macam tu dua-dua. So orang orang tahu benda ni. Jadi orang kecoh lah tanya sebab ketika pertanyaan tanya pada Ibn Mas'ud. Dia tanya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi solat berapa? Dia kata 2. Abu Bakar 2. Umar 2. Ini Osman dah tukar ni. Osman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia istirja. Lepas tu orang tanya dengan dia, kau solat apa? 4. Dia ikut Osman. Lepas tu bila orang kata kenapa tak buat jemaah, dia kata tak boleh. Nabi tak benarkan inna maju'ilal imam liyutamma bi. Lafaz hadis ni sebenarnya dimaksudkan pada imam dalam solat tu dijadikan untuk diikuti. Bila dia takbir, kamu takbir. Bila dia baca Fatihah, dia baca waladhdallin, kamu kata amin. Bila dia takbir, dia rukuk, kamu takbir, kamu rukuk. Lafaz hadis tu, terjemahan dia. Idza kabbara wa raka'a fakabbiru warka'u. Ini Nabi sebut. Ketika mana Nabi ajarkan solat berjemaah macam mana. Jadi bila sebut itu dan Nabi kata awal tu
innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Tapi para sahabat macam Ibn Mas'ud, dia faham imam tu bukan dalam solat, imam negara, pemerintah. Dia faham macam tu sekali. Sebab tu dia kata dia tak boleh. Dia kata tak buat, tak boleh. Kena menyanggahi imam adalah buruk. Dia cakap yang tu. Dia pun tak setuju. Dia pun tak setuju benda tu. Kalau nak faham lain, kisah Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam, ketika zaman dia, para sahabat masih ramai lagi tau. Cerita dia, perbuatan Marwan bin Hakam ni antara yang pertama dibuat. Ni ada saya tengok, ada orang dia rukun Marwan bin Hakam. Dia lupa, Marwan bin Hakam bukan sahabat. Dia tabi'in. Bila Marwan bin Hakam kata tentang Dajjal ada dan sebagainya, jangan kita ambil terus. Dia bukan orang yang sepatutnya menjadi rujukan. Dia tabi'in, tapi pemerintah pertama kali dia buat tukar. The first one yang tukar khutbah raya sebelum solat. Kita khutbah raya lepas solat kan. Dan memang Nabi kata siapa nak balik, balik. Orang zaman dulu dia datang-datang kan khutbah raya tu, datang di kampung, di jauh sampai ke tempat Nabi, kemudian Nabi solat dia balik. Lepas tu hari Jumaat tak payah datang balik. Sebab tu, sebab ni. Sebab dia orang tak nak movement balik. Pasal dia lepas raya baliklah. So Nabi, siapa tak balik, balik. Nabi kata. So jadi Marwan bin Hakam, dia nak orang dengar khutbah dia. So dia tukar ke sebelum solat. Okey. Ketika tu sahabat Nabi masih ramai. Yang bercakap bangun, maksudnya para sahabat follow dia, ikut je dia buat apa. Until seorang lelaki, dan dia tak buat jemaah baru. Bahkan dia tak cakap pun, tak bising pun. Until seorang lelaki bangun pada satu hari ketika dia nak khutbah hari raya, lelaki tu bangun, lelaki tu kata as-salat qabla khutbah. Solat sebelum khutbah, dia kata. Lepas tu tahu Marwan kata apa? Qaturika ma hunalika, lama dah tinggal benda tu. Means that apa? Apa maksud dia? Dia buat lama dah, para sahabat tak cakap apa pun. Para sahabat ikut je buat tak tahu. Until lelaki tu bangun cakap, barulah salah seorang sahabat bangun kata apa? Amma hadza, adapun lelaki ini, faqad qada ma alaihi, dia telah lepaskan, tunaikan apa wajib ke atas dirinya. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran. Hadis ni, kisah hadis sahabat tersebut sebab kisah ni. Kalau kita soalan, sahabat Nabi tu diam buat apa? Cuba belajar. Sahabat Nabi tu diam, dia tak reti ke nak menjawab, nak cakap. Kenapa tunggu orang yang cakap boleh sokong? Sebab orang tak nak cetuskan fitnah. Kalau orang buat perangai tak senonoh macam geng konspirasi zaman sekarang kan, memang kecoh lah dunia ni. Kalau para sahabat ini bagi sini, para sahabat keluar komen kan, tahu tak para sahabat komen, orang katakan hormat dah dengan pemerintah, pemimpin yang ada takkan dihormati. Sebab tu lelaki tu bangun, sahabat Nabi terus sokong dia. Dia cakap solat qabla khutbah. Marwan kata qaturika ma hunalika, lama dah biar, dah tinggalkan. Maksudnya erti kata lain, bila cakap lama dah tinggalkan 2-3 hari, masih bertahun lah. So soalan, sahabat Nabi buat apa? Ini ayat soalan tu. Sahabat Nabi buat apa? Macam kes tadi lah. Kes dekat yang perbuatan Osman tadi tu, yang jadikan solat 2 jadi 4 dengan ijtihad dia sendiri. Bahkan dia follow sama macam Nabi. Selama dia 12 tahun dia merintah, selama 6 atau 8 tahun dia masih serupa macam Nabi. Ending dalam 4 tahun atau 6 tahun lepas tu, akhir ujung pemerintahan dia tiba-tiba dia tukar. Allahu alam di atas apa sebab. Ada kata dia rasakan dia ni macam orang Mekah sebab mungkin dah dekat rumah Mekah dah ada sebagainya. Ada kata banyak on moving dia buat jamak kasar. Ketika dia station dekat Mekah tu, macam jadi kes orang Malaysia yang duduk dekat Mekah selama 33 hari, 40 hari, 45 hari, 50 hari contohnya. Jadi kat sini yang timbul tajuk apa? Awak dah jadi orang mukim. Kalau orang mukim, maka awak tak boleh lepas solat qasar. Faham tak? Ini kadang-kadang ijtihad kat sini. Kita janganlah bantai terus tabung haji jahanam. Kata dia tak ikut sunnah, jangan cakap yang tu. Sebab dia ada side of pengertian tadi. Sebab awak, kalau kita tukar kisah tadi bukan kat Mekah, kita tukar dekat Kota Baru. Awak tinggal Kota Baru selama 40 hari. Soalan, macam mana? Kan kita buat dengan solat qasar kan. Dia sampai ke Kota Baru kan, hari pertama tu dia kira hari travel. Second day sampai hari ke nak balik-balik, awak dikira sebagai orang mukim tau. Awak kena solat penuh. Tak boleh dah solat qasar. Tak boleh jamak dah. Awak dah jadi orang mukim. Maksud soalan, adakah orang yang pergi haji jadi macam tu juga? Ni soalan dia. Orang duduk kan 50 hari kan, ada orang yang pergi awal. Macam mana hukum dia? Jadi sebab tu jangan cepat sangat. Kan kata orang tak sunnah. So
Sebab benda tadi kalau kita bawa balik pada kes tadi, kita alih kat Malaysia, jadi. Unless kita pergi sana 2 minggu je lah. Atau 10 hari atau 5 hari seminggu je pergi. Yes. Then only awak boleh kekal sebagai seorang yang musafir. All the way long. Semua sekali. Sepanjang travel tadi. Tapi bila awak dah tinggal sana 30 hari, then macam mana? Awak station tau. So kat sini ada khilaf dekat situ. Kisah dia, para sahabat yang ramai menganggap kedudukan Osman sepatutnya macam Nabi lah. Dengan para sahabat, dengan Abu Bakar, dengan Umar. Tapi ada yang kata, jadi Osman punya ijtihad tadi. Walaupun kita bercanggah dengan sunnah Nabi yang asal. Yang Abu Bakar follow, Umar follow. Jadi Osman tukar. Adakah kita, tapi para sahabat Nabi tak panggil ajak tentang dan lawan, apalah, perbodohkan ke, apa yang tak sunnah, tak cakap. Walaupun dia istirja. Ibn Mas'ud, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun dia istirja. Ibnu Umar sendiri, kalau dia solat dengan imam, dia solat 4. Kalau dia kebetulan tersolat datang lambat, dia solat 2. Dia takkan langgar, dia takkan buat jemaah baru. Yang itu basic yang kadang orang tak faham berkenaan tajuk ni. Kes macam penjarakan sosial ni kan. Kita kata orang bising lah, kenapa kat masjid, lepas tu pergi beratur. Dia punya arahan pada semua tempat. Jabatan Agama Islam ada kuasa kat masjid. Dia tak ada kuasa dekat pasar raya tu. Pasar raya bukan bawah Jais atau Maiz atau Jawi ke? Ada. Jawi kuasai. Kan kata bongok kan marah kan? Maksud dia kuasa yang dia ada. Faham tak? Pasal sekarang ni Jais tak boleh tutup pasar raya. Yang menutup pasar raya adalah di BKL atau sekian-sekian sebagainya. Kena faham. Jadi Jais ada kuasa dekat surau. So dia bagi arahan ikut surau tadi kan. Dia follow lah. Ada kuasa tadi. Yang dekat orang yang berimpun kat sini, berimpun kat kedai, berimpun kat sekian, berimpit kat gambar tu kan. Itu bukan bawa kuasa Jais. Bahkan bila dia buat luar masjid, luar surau, tak ada kuasa Jais tau. Atau Jawi atau Jakim atau benda lah dia sebut jajar-jajar kan. Ya. Betul? Okey. Itu yang saya tengok ada video tu, gambar yang kata ni. Entah-entah diorang datang 5 biji kereta. Mana kita tahu? Kalau kita nampak orang tu datang, macam sekarang ni kakek, saya datang seorang. Akak datang berdua. Dia datang sekian. Okay. Mana kita tak tahu dia ni naik dengan siapa. Yang tu naik dengan siapa. Tak kita kata orang tu rapat separuh, tinggal separuh. Balik pada asal, sekarang kita ada arahan daripada Jabatan Agama Islam yang berkuasa ke atas surau dan masjid. Relax lah. Balik pada asal dia ada kuasa tadi. Sebab tu dia arahan tu dibuat. Kan? Kalau dia kata dekat pasar raya tadi, tepi pantai ke apa, itu bukan bawah bidang kuasa Jabatan Agama Islam. Yang pergi soal kat situ buat apa? Itu tanya BKL lah. Kenapa dan tak ambil tindakan? Ataupun ketika pilihan raya kan? Bukan kuasa masjid. Kempen tu bukan kuasa masjid tu. Itu apa SPR punya kuasa lah pula kat situ. Kita kena tahu siapa berkuasa sekarang ni untuk tajuk tadi. Masjid surau kita ada orang. Better kita kan dalam perkara ni jangan menjadi fitnah kepada orang-orang yang kafir. Mana jangan sampai kita jadi kluster masjid surau sebagainya. Boleh baik. Daripada kita kata macam kenapa tak buat. Kita tajuk al-sahabat tadi saya kata ada sunnah yang nyata tapi kita ada arahan kerajaan. Tengok sahabat buat apa. Kalau sahabat buat piket tunjuk perasaan, hantar apa memorandum dan sebagainya, ada? Tak ada. Kalau sahabat tak buat, kita buat kenapa? Sebab kita kena faham dalil kan, kita ada kefahaman tapi kita ada arahan kerajaan. Kita follow kerajaan. Balik pada asal tadi, unless benda berkenaan, ini macam tadi macam Osman buat tadi kan, terang-terangan dilanggar. Terang-terangan. Nabi buat dua-dua kan, semua orang faham. Tapi kenapa diorang tak buat macam kita buat? Kenapa kita tak jadi? Sebab kita bukan macam Abu Bakar, bukan macam Ibn Mas'ud yang ada pada diri dia apa kefahaman dan juga pada diri dia ada adab dengan sunnah Nabi. Pasal Nabi bukan setakat suruh itu, Nabi suruh usikum bisam'i wat ta'ah, aku pesan kamu dengar dan taat. Dua-dua tu ada. Kita ada yang sunnah Nabi buat, kita ada yang arahan untuk dengar dan taat. So kita nak langgar masa tu. So, Nabi pesan juga tu, kalau kita ikut sini pun kita masih ikut sunnah. Siapa kata bukan? Kan, siapa kata bukan? So kita masih ikut arahan Nabi. Aku suruh kamu dengar dan taat. Dengar dan taat itulah perbuatan yang saya bagi cerita-cerita tadi kan, kisah khutbah Marwan bin Hakam, kisah sekian ni. Saya nak contohkan macam mana para sahabatnya perangai.
Bila berdepan dengan dua suasana, A, kita tegakkan sunnah, kita bantai, siapa tak ikut kata kita bodohkan. Atau B, kita follow macam mana Nabi suruh, buat je. Kalau ada kita kata teguran, teguran saja. Tapi tidak lebih daripada sampai membodohkan. Kata kita ni apa, pengikut apa, WHO. Ini semua ikut WHO ni, kan? Kan beriman apa sujud apa menyembah mata satu. Apa ni, kan? Kan cuba bijak sikit. Sebab kita sekarang ni dah konsep dia, kita ada sunnah yang nyata, kita ada perintah kerajaan. So buat bandingan. Tengok sahabat buat apa. Dari situ kita faham. Bukannya kita main bantai je, kan. Dan Facebook ni banyak lah orang-orang yang terpanggil apa keyboard warrior ni. Panggil depan tak jumpa, tak nak datang. Panggil depan tak datang pun. Berani apa atas ni je. Online. Panggil jumpa tak jumpa. Soalan kuliah ni kena faham, betul So konsep dia bila kita kes imam yang pertama ni, perempuan jadi imam, memang sebenarnya untuk tutup wanita tadi, halang dia. Kan kalau dia di imam kat depan kan, benda tadi sebenarnya banyak perkara pun wanita di belakangkan. Maksud di belakangkan tadi, tak disuruh mereka berada pada barisan hadapan. Contoh macam menjadi saksi untuk kes-kes hudud, untuk potong tangan, kan, untuk potong tangan orang, untuk rejam, untuk zina dan sebagainya. Tak boleh. Sebab dia banyak sudut. Sudut pertama, masalah perempuan biasa kalau benda kejadian berlaku, dia tutup mata. Nampak orang angkat pisau kan, dia gitu. Lepas tu, awak nampak tak? Nampak? Nampak apa? Dia angkat pisau. Lepas tu, dia pejam mata. Awak nampak apa? Saksi tak boleh tutup mata. Lepas tu kedua, kalau kadang-kadang kedua masalah apa kata-kata yang benda tak proper untuk perempuan cakap. Hakim kata, nampak ke? Nampak Nampak apa? Nampak Nampak apa? Alah, nampak Tuan Hakim tanya pula. Faham tak? Benda yang kadang-kadang dia tanya tentang zina, macam mana kan dia sebut? Macam mana hakim tu kata? Kan perempuan yang ada kehormatan nak sebut benda tu malu. So Islam jaga dia. Ketiga, kalau dia sifat belas kasihan melampau, benda betul dia nampak, dia akan cakap tak nampak tau. Bagi dia, kalau kau cakap ni kan kena potong tangan. So ada beza. Sebab tu kenapa Islam tak jadikan perempuan sebagai saksi. Bukan sebab merendahkan diorang. Saksi hudud So benda ni akan untuk menjaga mereka daripada didedahkan kepada perkara yang memalukan dia. Maka kena pula kalau anda kata dapat lawyer engineer buruk kan. Cakap ni bantai. Last sekali, saya nampak lah. Dia nangis. Dia cakap apa? Dia kau nampak lah. Dia cakap itu. Cakap apa? Itu jaga Sebab tu kena tahu. Jadi macam ni dekat masalah perempuan tu, jadi imam. Dia kata, falau. Dan jika quddimat lil imamati, kalau di kedepan wanita untuk ke imam, la asbah dzalika mukhalifan li hadzal asli syar'i, nescaya dia akan jadi menyanggahi dengan usul syarak ini. Yang kita kata, bagi saya, ia adalah ijma'. Kalau orang kata Nabi pernah buat, perbuatan Nabi tadi, kalau para sahabat faham, ia patut berterusan, diorang akan arahkan. Kalau benda tu diorang hentikan, maksud dia itu kefahaman terakhir yang Nabi bagi pada mereka. Walaupun kisah hadis tu ada, hadis kisah Waraqah tu ada, ia tidak jadi amalan, bahkan tak boleh diamalkan sebab para sahabat tak faham ia patut diamalkan. Macam kes orang main perisai dalam masjid, main perisai dalam masjid. Benda tu pernah berlaku, tapi tak dijadikan tradisi ataupun amalan. Sebab siapa stop? Para sahabat. Kalau para sahabat jadikan benda tu amalan, sampai hari ni kita akan buat tuntang kan belakang masjid. Lepas orang Arab lepas bagi solat, dia bawa penampang pergi ke rumah ketua kampung. Ini pengalaman saya dekat Yaman tu. Lepas ni kita tinggal rumah ketua kabilah. Tapi ketua kabilah tak ada, pergi rumah bini lain. Dia ada dua bini ke mana. Jadi anak dia bawa pergi rumah yang tu, rumah mak dia lah. Yang ketua kabilah tak jumpa lah, dia pergi tempat lain. Tapi punya penghormatan, lepas habis solat raya, semua pergi kat rumah dia. Lepas tu duduk depan rumah tu kan, tak ada gendang, tak ada apa. Benda tak ada nasyid, tak benda entah, Allah alam kan. Lepas tu ambil sapang, pam, dia tembak kat atas. Orang Arab punya apa cara diorang ni kan. Bawa senapang, jantan. Dia bawa senapang. Lepas tu, diorang pilih satu objek di bukit. Yang satu lagi mungkin, pasal diorang punya bukit-bukit, rumah dia bukan rata. Bukit, sini rumah, lepas tu bukit lah sini rumah. So pilih satu target, ramai-ramai tembak. Tungtang tembak. Lepas hari kahwin pun macam tu. Hari perkahwinan, lepas ada akad nikah kan, tembak ke atas. Bukit sini kan. Yang batah. Benda tu kalau kat Arab memang tembak.
Jadi nak fahamkan diorang punya kaedah cara tadi kan. Jadi kita kata kalau benda tersebut menjadi tradisi ataupun patut dibuat, para sahabat, dekat sini kita faham ijma'. Ada benda contoh solat witir. Wajib ke sunat? Solat witir. Wajib sunat? Sunat. Mana kita tahu sunat? Sebab para sahabat, kalau ikut pada perbuatan Nabi, Nabi tak tinggal. Ikut Aisyah kata, Nabi tak pernah tinggal ketika musafir pun. Nabi tak pernah tinggal. Solat witir, 2 rakaat sebelum subuh, Nabi tak pernah tinggal. Tapi para sahabat tak pernah bayangkan kepada kita ia adalah wajib. Sebab tu kita kata dia sunat. Ini faham ijma'. Sebab kita tahu ini sunat, ini sekian. Termasuk kes tadi, perempuan jadi imam. Pasal para sahabat tak faham untuk benda tu berlaku. Masa diorang dengan majoriti yang ada tadi, semua faham tak dikedepankan perempuan untuk jadi imam. Maka itu ijma'. Tak boleh siapa-siapa langgar ijma'. Kalau once kita kata, tapi ada dalil. Sebab tu kita kata hadis Nabi tadi ada. Tapi kita kena follow apa? Tengok sahabat punya kefahaman. Then only kita tahu, ia betul atau salah. Baik, berhenti sini. Wallahu a'lam. Okey, ini dengar. Abu Talha kata sini soalan. Kalau kita kata dalam usul fiqh, bila kita kata kadang-kadang benda tersebut ada ancaman. Memang kaedah kita benda tu haram dengan Nabi kata haram, ataupun ada janji hukuman, siksaan, atau ada kemurkaan Allah Taala, ada yang kita tahu benda tu haram. Cuma kadang-kala larangan Nabi tadi tidak difahami ia haram bila mana ada benda lain yang meringankan daripada haram kepada jadi makruh sahaja. Contoh macam Nabi pernah larang minum berdiri. Tapi ada sahabat kata aku nampak Nabi minum berdiri. So jadi perbuatan tu, kes tadi kalau kita fiqh, usul fiqh, jadi benda tu daripada sepatutnya haram. Macam kes makan dengan tangan kiri. Dia tak ada satu pun hadis yang menaikkan balik. So dia kekal sampai kiamat, makan tangan kiri bukan makruh, haram. Berbeza dengan kes tadi, minum berdiri. Sebab Nabi pernah larang. Tapi Ali kata, para sahabat kata Nabi buat. So benda tu jadi daripada haram, dia naik balik jadi makruh saja. Ataupun contoh macam kes kencing berdiri. Dan Aisyah kata demi Allah Nabi tak pernah kencing berdiri. Umar kata Nabi larang dia. Riwayat Umar tu ada orang kata persis dhaif. Ala kulli hal, Huzaifah kata aku nampak. So perbuatan Nabi tadi daripada kata tak boleh kan, jangan buat, ataupun Aisyah kata jangan buat, pasal Nabi tak pernah buat, Aisyah sumpah lagi. Okey. Tapi apa yang dilihat oleh Huzaifah meringankan hukum tu daripada haram kepada makruh. Erti kata lain, boleh buat bila keperluan. Macam zaman sekarang kan. Bila tempat kencing tu kan yang bulat macam tu. Kalau nak kencing tahu gimana kan. Kan dia kencing kan. Lepas tu ada bowl dia. Nak buat macam mana? Kalau dia kata takkan nak bergayut. Tahu banyak bergayut kan, duduk kat situ bergayut. Tak boleh lah. Boleh berdirilah. Sebab ada hadis tadi. So dengan perbuatan Nabi tadi teringanlah hukum tersebut. Dia tak ada air pun tak ada masalah sebab kes dia sendiri. Bila kita belajar taharah itu kan, kalau kita gunakan tisu sekalipun kan, benda yang kesat, it's actually dah sah dah untuk kita ibadat. Air dengan benda kesat dia option, bukannya mesti. Kalau ada air, ada tisu. Soalan, lebih baik pakai air. Kalau pakai tisu saja sah tak? Sah, tapi orang kita masalah dia, tapi kan ada macam kan. Awak tak sanggup tajuk lain. Dan kedua jangan cium lah. Kan, mat dia gosok-gosok mat cium potong aku ada bau tak? Kau kenapa kan? Kan? Dia basic kena tahu tak pasal benda tu Nabi buat. So benda tu kalau dua tempat tu tempat laluan najis kita depan dan belakang tadi, itu cara pembersihan dia tak macam tempat lain. Boleh dilap saja atau boleh pakai air. Adapun di tangan kita macam ni kalau kena, tak boleh, mesti air. Baju kita mesti air. Dia tak boleh kita option dengan genyeh-genyeh je, tak jadi. Itu basic kita tempat. Pasal itulah kawasan diringankan untuk kita hukumnya. Tak apalah. Okey. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.